Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal dan Tuan Haji Ikram Husin dengan kendalian penyampai Faiz Haji Osman. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kesetiaan anda bersama kami ketika ini. Ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita masih lagi meneruskan segmen khas dalam ruangan ekspresi dari hati khas PKP. Kita wawarkan untuk sepanjang minggu ini. Alhamdulillah dah pun berlangsung. Sebentar tadi IKIM bermunajat. Walau bagaimanapun diharapkan kepada pendengar di luar sana selain dapat terlibat secara langsung berinteraksi, kiranya ada kemusykilan dan sebagainya, kerisauan yang mungkin dapat kita bantu interaksi bersama dengan Tuan Haji Ikram Husin, dan juga dapat tonton kita ketika ini di FB Live, diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan pendengar, insya-Allah. Bersama-sama dengan saya lah Tuan Haji Ikram Husin, kaunselor berdaftar. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Fairuz? Saya sihat, Alhamdulillah. Tengok Haji pun sihat, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, hari ni kita nak cerita, malam ni nak ceritakan tentang kesedihan. Tapi merawat kesedihan yang paling utama sekali. Dan tentunya kepada pendengar di luar sana, menerusi ruangan dari hati ni, kita bincangkan bersama dengan Tuan Haji Ikram berkaitan dengan isu berkaitan kesihatan mental. Moga mereka yang bersama kita pada malam ini dapat bersama dalam keadaan yang positif je, emosi masing-masing Haji sepanjang PKP. Dan boleh juga kalau saya nak wawarkan terlebih dahulu, kalau ada pendengar di luar sana ada kerisauan dan sebagainya, persoalan nak ditujukan kepada Tuan Haji Ikram, anda boleh WhatsApp kita 011-2900-4004 dan juga boleh kongsi soalan di live FB kita, insya-Allah. Dan kita bersama dengan Haji Ikram dulu untuk nak merawat kesedihan, nak cerita sikit pada malam ni. Mukadimah bicara kita, silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Hajah Fairuz dan juga DJ Haji Faiz, kru teknikal Encik Rizal, dan juga para pendengar IKIM yang saya hormati, saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada malam yang kedua ini. Subhanallah, ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang kesedihan ni, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan masya-Allah kita dah tergolong pun dalam satu daripada apa disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di kalangan orang yang beriman. Dan kita, sebagaimana semalam saya katakan, kesedihan ni perkara yang normal. Semua orang akan berasa sedih. Kan hari ni kita nampak lagi kematian, lima kematian lagi, kan. Kata Ustaz Muhadir Haji Jul, kita dianjurkan untuk solat ghaib kepada jenazah yang muslim. Sebagai itu solidariti kita kepada kesedihan seluruh ahli keluarga. Dan kita merasakan betapa sedihnya bila kematian ahli keluarga, dan kita tak boleh nak uruskan daripada A sampai Z, sampai ke pengembumian. Dan itu satu perkara yang sangat tersentuh lah sebenarnya Kak Hajah Fairuz dan para pendengar yang saya kasih sekalian. Sebab jika kita letak duduk tempat kita di tempat mereka, kita akan ada rasa apa yang sedang mereka lalui dan rasai. Sebab inilah nikmatnya kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita meletakkan diri kita dan juga orang lain tu sama. Kita cuba untuk merasa. Maka Ustaz Muhadir pesan kita laksanakan solat ghaib ini sebagai satu simbol solidariti, penghormatan kepada jenazah. Dan kesedihan ini adalah satu perkara sunnatullah yang memang diciptakan oleh Allah, dan semua orang ada perasaan sedih. Dan dalam psikologi sendiri pun, kesedihan ni perkara yang paling awal akan dialami oleh seseorang sebelum dia akan masuk kepada fasa-fasa yang lain. Dan dalam bayangkan kita berada dalam keadaan bersendirian. Dalam sendirian itu pun kita ada satu kesedihan, loneliness kan dipanggil kan. Dan bila kita dalam keadaan stres misalnya kan, kita pun boleh rasa perasaan kesedihan. Jadi bila bercerita tentang kesedihan ni, yang nak cuba saya nak ceritakan adalah kita kena tahu bagaimana untuk kita mengurus. Dan bila kita rujuk pada ayat Quran, banyak ceritakan tentang jangan kita berduka cita, yang biasa kita
ingatlah la tahzan innallaha ma'ana, kan. Jangan kamu duka cita, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Kebersamaan Allah tu melalui dengan rasa kebersamaan kita dengan Allah, kan. Maksudnya apa yang kita laksanakan, kita lakukan saat ini dalam kita rasa kesedihan, yang duduk berjauhan. Saya katakan, sahabat saya, dia duduk di Kuching, isterinya hampir sebulan lebih tak balik daripada Miri, kerana dia bertugas dekat hospital di sana. Subhanallah. Dan ini gambaran, dan ada ibu yang terpisah dengan anak-anak yang kecil, yang bayi yang masih menyusu, kan. Bapa yang terpaksa menguruskan anak-anak dalam keadaan dia terpaksa bekerja mencari nafkah. Dan semua ini bila kita fikir dan kita bandingkan dengan kehidupan kita yang ada lebih banyak kesyukuran berbanding orang lain, ya. Dan Puan Haji Fairuz dan para pendengar saya muliakan, ada semalam bertanya kepada saya, kan, bagus, kan, dia DM secara personal, katanya, saya rasa saya dah teruk dah, kan. Saya rasa saya tak ada kaki, saya dah teruk dah. Tiba-tiba bila Haji kata semalam, cuba cari orang lebih teruk, dia baru terfikir, dia tak ada satu kaki, dia rasa teruk. Tapi bila dia tengok dekat media sosial, ada yang tak ada sampai 2 kaki dan juga 2 tangan, tapi mereka boleh hidup dan memberi influence, membantu orang lain untuk dapat inspirasi. Jadi subhanallah, ini gambaran kepada kadang-kadang kita perlukan jentikan hati kita bila kita pergi baca dan cari perkara-perkara yang positif, maka itu akan membantu kita untuk menaikkan kita punya semangat secara tak langsung. Dan Allah sebut lagi, wala yahzunka qauluhum, jangan kamu sedih dengan perkataan mereka. Hari ini masya-Allah, Kak Haji Fairuz, para pendengar yang saya kasih sekalian, perkataan orang ni kita boleh ingat sampai bila-bila, lama. Hari ini saya nak juga mungkin nak sentuh sedikit sahabat-sahabat kita yang Allah izinkan untuk pulih dan sembuh. Subhanallah, kita kena ucapkan rasa syukur pada Allah hari ini. Dan sekali lagi Allah bantu kita, yang sembuh, pulih lebih tinggi daripada mereka yang didapati positif dengan COVID-19. Dan itu kita kena letakkan rasa syukur, kan. Kata Syekh Hamzah Yusof, kalau kita kerap komplain, Allah akan tambah lagi dengan pelbagai ujian dan keadaan. Dan justru saya mengharapkan setiap kecil kemenangan yang kita ada itu raikan, dalam kehidupan kita. Kesedihan tu biar ada, jangan kita nafikan, tapi kita raikan dengan menambah nilai terhadap kesedihan itu dengan menghubungkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Fairuz. Saya terima kasih Haji. Itu mukadimah program bakal kita bawakan kepada pendengar tentang merawat kesedihan, dan kepada pendengar kita bakal bersama dengan Tuan Haji Ikram Husin selaku kaunselor berdaftar meraikan kiranya ada kerisauan yang mungkin dapat kita rungkaikan pada malam ini melalui talian WhatsApp kita 0112900404 dan soalan di live FB juga bakal kita raikan sebentar lagi. Jadi kita akan berhenti seketika Haji, insya-Allah kembali selepas ni. Jangan mana-mana. Assalamualaikum. 0.7 FM di Tawau Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Baik, di mana sahaja anda berada, terima kasih atas kesetiaan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan diberi kesempatan malam ini dari hati khas PKP bersama dengan Tuan Haji Ikram Husin. Masih setia bersama kita Haji, Kalau tadi dah dapatkan sedikit sebanyak kata mukadimah merawat kesedihan, sebelum kita raikan sahabat-sahabat pendengar yang mungkin nak dapatkan respon Haji tentang permasalahan yang dihadapi, mungkin dapat kita sambung sikit Haji, silakan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Haji Fairuz, para pendengar yang saya muliakan, saya kasih sekalian. Tadi masya-Allah Ustaz Tarmizi kan bacakan surah Ar-Rahman yang sangat menguntun hati sebenarnya Kak Fairuz. Dan saya sempat pergi melihat beberapa makna dalam ayat ini. Masya-Allah, seolah-olah Allah nak beritahu kita dalam kita melalui tempoh ini, ada di sana yang dimulakan dengan Ar-Rahman, kan, kasih sayang. Ada di kalangan kita yang mungkin masih lagi berada dalam keadaan yang boleh menerima keadaan PKP ini. Dan kasih sayang ini juga adalah gambaran kepada kita untuk cuba melihat orang lain yang memerlukan.
Jadi tanya-tanyakanlah khabar orang-orang yang berdekatan dengan kita. Dan mereka yang mungkin sebenarnya mengharapkan bantuan, tetapi segan dan malu untuk bertanya. Tapi mungkin dengan bila kita tadabbur surah Ar-Rahman ni tadi, membuatkan hati kita pun sama-sama turut merasa simpati untuk melihat dan mencari siapa lagi yang memerlukan. Kan adakah kita dalam tempoh kita melalui PKP ni, kita masih lagi hidup dalam keadaan melakukan pembaziran dan masih melakukan menidakkan makanan-makanan yang ada tu sampai kan berlaku pembaziran yang dahsyat sebenarnya. Saya dapat satu klip video yang menunjukkan ni di negara seberang, tapi sangat dekat dan meruntuh jiwa sebenarnya. Bila seorang ibu, saya rasa yang dalam usia yang agak renta pergi ke tempat orang sedang mengambil beras, meletakkan beras ke dalam lori, dan ibu ini dilihat ada pegang satu macam penyodok sampah tu Kak Virus. Jadi dia pergi dekat belakang lori tu, dia sapu beras-beras yang jatuh kat lantai tu dekat kaki-kaki mereka yang sedang bekerja ni, letakkan dalam bekas yang tempat penyapu sampah. Kan, subhanallah, saya rasa sangat terharu. Bayangkan sebutir nasi tu amat bermakna bagi setengah-setengah orang. Dan sedangkan kita mungkin merasakan tak ada apa-apa. Jadi ini kesempatan waktu untuk kita sama-sama bermuhasabah. Tak apa bersedih. Itu sunatullah kita untuk bersedih, rasa berduka cita. Tapi bila kita hayati surah Ar-Rahman ini, gambaran adakah dalam kesedihan ini kita masih tetap memberi kepada orang lain yang mungkin memerlukan lebih daripada kita. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan yang dimulakan, bila kita lihat bagaimana dalam keadaan kita dalam sedih ini, bagaimana kita nak merawat kesedihan kita ni. Dan kita mungkin hari ini kita rasa hati sedang sangat lemah. Bukan lemah, sangat lemah. Tak tenang. Buat sesuatu benda tu tak dapat nak fokus. Rasa serba tak kena. Dan semalam subhanallah kita dengar seorang ibu bayangkan ibu yang rasa kerinduan dengan anak, bimbang dan risau anak yang berada kejauhan. Tapi Masya Allah, ini mungkin perasaan yang dialami oleh ramai dengan kita. Dan suami yang mungkin hari ini mempelajari bagaimana nilai kasih sayang sebuah keluarga bila terpisah lama. Dan apakah perasaan ini yang kita sedang alami, kita lalui ini, dapat tak kita cuba dasari terhadap barangkali petugas-petugas kita dekat lapangan, misalnya anggota tentera kan, yang berpisah daripada keluarga, bermula daripada mereka diarahkan deploy ke tempat-tempat di jalan-jalan raya, mereka juga tak balik ke rumah juga, tuan-tuan. Jadi subhanallah, barangkali untuk kita sama-sama hayati nilai dengan secara kebersamaan. Dan tugas dan peranan kita ketika ini adalah untuk jaga diri kita daripada melanggar perintah-perintah diberikan oleh kepimpinan negara kita yang utama. Dan tapi yang lebih lagi adalah bagaimana kita dapat memanjangkan kita punya bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan mungkin tuan-tuan waktu dan saat ini ada sahabat-sahabat andai kita, ahli keluarga kita yang berada dalam sangat kesedihan. Apa kata kita mulakan daripada mungkin malam ini, kalau lewat pun mungkin esok, cari seorang yang kita boleh tanyakan khabar, jiran apa khabar, dan ada tak apa-apa yang boleh kita lakukan. Kak Virus dikatakan oleh para pengkaji dekat luar sana, para pensyarah ada buat sedikit kajian. Mereka mengatakan bila berlakunya proses PKP ni, dan di seluruh dunia ada yang kita belum lockdown kan, tapi di seluruh dunia ada yang dah curfew, darurat, lockdown dan sebagainya. Apa yang berlaku adalah kita tengok berlaku proses asimilasi kepada proses berkomunikasi yang baru. Kan dulu Kak Virus kita jarang nak teleconference kan, ada video call, tapi sekarang makin banyak pertambahan sehingga kan pihak semalam menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia pun menyatakan kenaikan hampir 30% pengguna internet dekat seluruh Malaysia. Dan ini gambaran kita sedang berasimilasi, dan kesedihan yang kita rasakan ini dia akan digantikan, masa akan menentukan, tapi pada masa yang sama alangkah ruginya
kalau kita biarkan berlalu begitu saja, tak ada pengisian bentuk kerohanian. Jadi emosi ini tuan-tuan puan dia perlu ditata. Kita tak boleh biarkan dia melayan begitu saja. Kalau sedih kita sedih je. Jangan bila sedih kita dengar lagu yang sedih-sedih, lagu tentang bunuh diri, maafkan saya, lagu yang berkaitan dengan perkara-perkara mistik misalnya. Sebab kita akan menarik vibes ini, getaran ini terhadap diri kita. Sebab kesedihan ni tak boleh dirawat dengan kesedihan. Dia boleh dia perlu digantikan dengan kegembiraan, tapi perlahan-lahan. Dan mungkin yang kedua, terima. Macam sekarang kita terima kesedihan ini. Jadi kemudian yang ketiga, lakukan sesuatu perkara yang kita rasa dalam kawalan kita. Misal contoh, kita boleh mengemas rumah, kita boleh ada kata kat saya kat baru dalam tempoh 20 nak masuk ke 28 hari PKP ni, mereka kata rasanya rumah ni rumah paling bersih dan cantik sekali. Maknanya habuk, dia kata semua celah-celah tu dah dibersihkan, subhanallah, dan berkali-kali disapu. Itu perkara yang bagus. Tapi kena hati-hati juga, jangan sampai jadi obsesif kompulsif pula. Maknanya dia tak boleh tengok sedikit habuk berkali-kali. Maksudnya kawal. Perasaan ni perlu dikawal. Jadi maksud saya tadi, ada perkara-perkara dalam kawalan kita boleh lakukan. Mungkin membaca, dan kita boleh pilih untuk tak nak dengar berita-berita yang negatif. Maknanya berhentikan. Dan saya ada kongsikan juga, ada klien saya tanya saya, apa saya perlu buat? Grup ni kadang-kadang message tu beredundant, bertindih-tindih. Saya kata, apa pilihan yang awak ada? Dia rasa macam nak keluar saja daripada grup. Dah cuba? Saya tanya. Tak berani nak cuba, takut ada yang berkecil hati. Saya kata kenapa tidak, kan? Jadi dalam beberapa hari kemudian dia left group. Kemudian dia telefon saya semua, dia kata, oh betul lah tuan, saya rasa lega. Saya kata kadang-kadang ini contoh kes yang klien saya memilih untuk melakukan satu tindakan. Jadi gunakan kesempatan kita, perkara yang dapat kita kawal untuk kita buat tindakan, untuk hati kita rasa lebih tenang. Kak Fairuz? Saya terima kasih Haji. Dah pun kita rasa terarah kepada sekat mana yang kita dapat lihat bagaimana nak merawat kesedihan kita ini. Dan untuk makluman pendengar juga, selain mereka yang tonton kita di FB, jangan lupa ada persoalan mungkin dan juga kerisauan yang mungkin dapat kita kongsikan bersama-sama, mencari solusinya bersama dengan Tuan Haji Ikram Husin ketika ini. WhatsApp kita 0112900404 dan juga kalau boleh respon kita di live FB juga bakal kita raikan. Dan kita akan beristirahat seketika. Kembali selepas ni, saya kira meraikan persoalan ataupun mereka yang dah pun bersedia sebenarnya nak type soalan nak ditujukan pada Haji Karim, insyaAllah kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Bukan kerja amal setiap Ahad untuk membersihkan masjid, tapi masa PKP ni tak dapat nak lakukan seperti biasa. Sangat sedih Ustaz katanya, kadang-kadang rasanya macam nak panjat pagar je. Dan katanya saya ada dengar kalau kita selalu buat sesuatu dan ketika tak dapat melakukan amalan tersebut atas sebab sesuatu pahala, dikatakan tetap berjalan, sama ada betul atau tidak, kita refer ataupun rujuk kepada Haji. Dan katanya kalau kita lakukan juga adakah berdosa? Sebab mungkin dikatakan melawan arus ataupun melanggar perintah kawalan pergerakan. Dan mungkin boleh kita dapatkan pencerahan daripada Haji. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, terima kasih Kak Fairuz dan juga yang berkongsi dan bertanya. Yang akhir tadi, benar. Tidak dapat tidak tuan-puan, kalau tuan-puan seorang pendengar yang setia dengan Radio Hakim, kita akan dengar bingkisan daripada Al-Fadil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti berkaitan dengan orang yang tetap nak pergi juga. Bagaimana mereka yang nak melanggar ketetapan pemerintah. Dan kita tak payah fikir jauh, kita ada ingat firman Allah ni, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Maknanya pemimpin,
mereka yang diberikan kuasa oleh pimpinan. Jadi mudahkan urusan apa yang kita sedang hadapi ini. Bila kita taat Allah, taat Rasul dan mentaati pemimpin itu pun adalah satu kewajipan untuk kita kan. Jadi itu satu, saya harap semua jelas kat situ kan. Dan hati siapa kat virus yang tak rasa hiba setiap kali dengar bunyi azan yang memanggil-manggil. Sekarang ni dalam TV pun bila azan akhir sekali tu dikatakan solatlah dekat tempat di mana kamu berada. Dan satu perasaan yang amat sayu kan. Dan saya faham sebagaimana yang sahabat kita katakan tadi, waktu ini adalah waktu kita sangat sedih kan. Tapi inilah yang kita perlukan lagi. Contoh kita pergi kalau wanita pergi menunaikan haji dan tiba-tiba Allah uji dalam keadaan yang keuzuran. Adakah kita tetap juga nak masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah sedangkan dalam keadaan uzur? Dan saya nak buat ringkasan. Maksudnya kat situ fiqahnya adalah ketaatan kita daripada melaksanakan tawaf itu adalah kewajipan yang patut diikuti, ditaati sebab itu yang Allah nak ketika itu. Dan setiap apa yang berlaku tu dia ada hikmah dia. Kita tak tahu kan. Tapi pahala yang lebih besar waktu itu adalah wanita tersebut mentaati perintah Allah kan. Jadi begitu juga dengan kita waktu dan saat ini kan. Bila dibagi tahu oleh pemerintah kita kena taat kan. Cuma masya-Allah saya tak boleh lah bila cerita pasal masjid ni dia rasa macam sayu sangat kan. Dia baru kita teringat bau kapet dekat masjid kita. Baru kita tahu bagaimana kesejukan, kepanasan yang ada dalam rumah ni tak sama duduk kat masjid. Ketenangan tu berbeza. Tapi subhanallah, mungkin waktu ini Allah sedang meletakkan rasa kerinduan tu terhadap kita. Dengan azam selepas ni mungkin kita akan berpusu-pusu untuk menghidupkan rumah Allah. Ataupun untuk kita hidupkan dalam rumah kita ni dengan suasana masjid yang kita rindukan. Dengan adakah kita memilih-milih bila duduk dalam rumah kita tak beribadah sebagaimana kita duduk dalam masjid misalnya. Jadi cuba berdepan dengan negativiti, kita terus fokus kepada positiviti. Selagi perkara positif tersebut tak menyebabkan kita rugi. Allah alam kafirus. Saya terima kasih Haji. Juga panduan untuk kita yang berada di luar sana selain pada yang punya diri bertanya ya. Dan soalan berikutnya di Puan Nur dari Ampang, mohon pencerahan Haji Ikram katanya, apabila PKP dilaksanakan dan anak-anak yang dah pun awal balik ke kampung sebab kebetulan kita mula lepas cuti sekolah Haji memang bagus dapat berkumpul dengan keluarga tersayang, cuma ada segelintir anak-anak ni bila berkumpul ramai-ramai ada di kalangan adik-beradik yang berkira nak beli barang keperluan harian. Takkan ibu bapa yang kena tanggung. Ini pun satu hal juga. Takkan atuk atau nenek je nak kena tanggung Haji. Mungkin ada sikit nak kita sampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Dekat sini kita boleh lihat tugasan untuk memimpin ya. Dan masya-Allah yang siapa puan atau tuan tadi yang berkongsi tadi nampak keperluan dekat situ. Jadi apa yang diperlukan waktu ini dan masih ada waktu dan tak pernah terlewat pun untuk melaksanakan sedikit perbincangan, mesyuarat sama-sama adik-beradik ataupun anak-anak. Wa umru syurabrahum kan. Dalam mesyuarat tu dia ada keberkatan. Jadi bincang, bahagikan tugas dan peranan. Dan bermula dengan bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Minta semua untuk berlapang dada. Dan saya nak kongsilah macam kami kalau ni nak cerita saraya pula kat Virus. Tapi nak kongsi sedikit lah kan. Kalau kami adik-beradik nak balik ke kampung, apa yang akan saya buat adalah setiap adik-beradik ni mengikut keperluan yang dia ada, kemampuan yang mereka ada, berapa sumbangan yang boleh diberikan. Maknanya dalam tempoh kita nak beli ayam ke gas ke apa, mana semua. Yang mana lebih tu dia akan top up. Jadi terbuka dan kita semua kena terbuka dan kena memahami lah kalau dah adik-beradik kita ni anaknya ramai, janganlah kita ambil sama pula harga dia dengan mungkin kerja dia gajinya kurang misalnya, pendapatannya kurang. Jadi kat sini ada give and take dan ini memang kena ada jiwa yang besar. Jadi tetapkan tapi kena ada dengan hikmah lah. Jangan menghukum waktu suara yang menyindir, perli, dia tak akan memulihkan tapi dia akan meresahkan. Jadi mungkin dah sampai waktu ini Allah nak bagi kita peluang untuk membina silaturahim dengan cara bermesyuarah.
dan penyelesaian perkara tak boleh jalan dengan secara kasar, keras. Jadi gunakan kesempatan ini dalam memimpin dan memimpi. Wallahualam. Firuz. Kena buat meeting elok-elok sikit. Moga tak ada yang terasa. Dan kalau kita lihat sahabat kita ni, dalam tempoh PKP katanya, ini daripada seorang ibu mungkin. Sebagai ibu, katanya saya amat risau dengan anak-anak remaja yang asyik berkurung dalam bilik masing-masing. Mereka hanya keluar bila waktu makan je. Itu pun kadang-kadang memasuk makanan ke bilik. Katanya nak siapkan assignment, dan kalau kita suruh mereka duduk di luar ataupun di ruangan tamu, ada je pertengkaran antara adik-beradik. Jadi masing-masing lebih selesa duduk dalam bilik. Dan kadang-kadang si ibu ni buntu juga. Seolah-olah penjarakan antara manusia ni bukan saja berlaku di luar rumah, dalam rumah pun tak kecuali. Kalau Haji boleh bagi saranan sikit, bukan setakat puan yang bertanya, malah ramai juga pendengar kita yang mungkin ada isu yang sama. Silakan Haji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, terima kasih puan buat yang bertanya. Dan betul, kadang-kadang Kak Firuz nak makan guna WhatsApp group kan. Okey, semua makanan dah terhidang, turun je bawah. Misalnya kan, Long tolong ambil ikan serai dekat luar, pakai WhatsApp. Dalam rumah pun dah je macam tu. Jadi ini adakah ini new normal kan? Tapi jangan tuan-puan kan? Sebab saya dalam bidang psikologi ni, Kak Jafairus dan para pendengar sekalian, saya belajar satu perkara lah. Kalau dulu ada satu idea menyatakan bahawa mungkin akan sampai satu waktu nanti kaunselor ni tak diperlukan secara fizikal. Mungkin hanya dengan AI, artificial intelligence, dengan komputer. Tapi bila masuk tempoh, subhanallah, saya bermuhasabah dalam tempoh PKP ni, rupanya bertalu-talu orang akan bertanya, WhatsAppnya dengan telefonnya dan sebagainya, untuk meminta nasihat, nak melaksanakan kaunseling secara dalam talian. Makin ramai. Jadi itu muhasabah untuk diri saya adalah, selagi kita ni manusia, kita sentiasa perlu berkomunikasi secara bersemuka. Jadi ibu, ayah, jangan laksanakan kekasaran dalam tindakan, tapi dengan perbincangan. Tadi cerita anak terkurung dalam bilik. Mungkin dia memang melaksanakan tugas dia, kerja dia. Tapi bincang, mungkin tetapkan satu-satu ketika dan waktu untuk bersama-sama. At least mulakan sedikit dahulu, waktu solat maghrib ataupun isyak. Semua dah wajib berkumpul. Ayah ataupun bergili-gili bacakan taklim misalnya, kan? Dan kita mulakan dengan sedikit dahulu. Dan ciptalah momen-momen indah ini, kan? Jangan pandang masalah tu sebagai masalah, tapi cari penyelesaian kepada masalah. Sebab bila kita nampak masalah, kita akan sentiasa nampak masalah. Kita lupa nak cari jalan keluar pada masalah. Dan masalah yang berlaku tu sebenarnya bukan saja-saja, tapi untuk kita cari ruang supaya akal kita berfikir untuk menyelesaikan satu perkara. Wallahualam. Terima kasih atas kongsian Haji sebentar tadi. Dan apa pun untuk makluman pendengar, sebenarnya dalam ruangan dari hati khas PKP ni juga kita meraihkan inisiatif kempen My Care COVID-19 dan juga ada bilik gerakan My Care COVID-19 ini. Talian yang anda boleh hubungi ialah 03 887 0519 atau 7527 atau 7528 03 88 70 519, dan juga boleh emailkan sebenarnya kerisauan ataupun permasalahan anda kepada mycarecovid19@islam.gov.my, di mana petugas juga akan hubungi kumpulan sasar melalui talian 0388 70 70 00 0388 70 70 00. Dan kalau Haji kalau kita lihat apa yang kita bicarakan pada malam ini tentang merawat kesedihan, nak juga kita kongsikan sebagai kaunselor berdaftar sendiri, permasalahan selain pada mereka yang dengarkan kita pada malam ini, selalunya isu-isu yang bermain di kalangan orang awam. Kalau tadi pun dah ada persoalan berkaitan dengan bosan duduk di rumah, kesunyian, dan juga ada masalah kewangan. Mungkin boleh huraikan sikit tentang permasalahan yang biasa didapati oleh pihak kaunselor sendiri. Silakan Haji.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Hajiah Fairuz, pendengar yang saya muliakan. Dan antara isu yang kami nampak bila masuk kita dah lepas kepada 2 fasa PKP ni, dia dah mula kan, kepada orang awam yang bekerja sendirian. Antara perkara yang menjadi kebimbangan dan kerisauan adalah isu kewangan. Ini tak dapat dinafikan. Dan sebab itu tuan-puan kena perlu cakna. Pertama, apa yang ada dekat tangan tu diurus dengan baik. Dan maksudnya ada pembelian, satu-satu pembelian tu perkara yang perlu. Mungkin kita cadang nak bantu jiran-jiran yang ada jual produk-produk sebagainya, tapi adakah itu membantu daripada sudut sustainability ahli keluarga kita? Contoh makanan, saya suka kongsikan begini, antara beras dan juga roti, mana makanan ruji satu, dan antara beras dan roti ni mana yang lebih tahan lama? Kalau beras ni dia boleh tahan 2 ke 5 tahun, 2 tahun hingga ke 5 tahun. Kalau roti tu seminggu sekurang-kurangnya. Tepung mungkin lama. Jadi kat sini dah kena buat penilaian secara lebih strategis dalam ini. Dan ada perkara-perkara yang mungkin terpaksa kita abai dan tolak. Dan masya-Allah, kewangan ni memang tuan-puan perlu diurus dengan baik. Dan saya nak mohon cuba dapatkan khidmat nasihat daripada agensi-agensi yang terlibat untuk tuan-puan mendapatkan nasihat berkaitan dengan kewangan. Dan perkara-perkara ada yang tak tahu Puan Hajiah Fairuz tentang monetorium ni, bagaimana mereka tak tahu pun rupanya kalau dia dah ada duit yang diletakkan dalam satu-satu bank, kan ditolak secara automatik kan. Tapi mereka tak tahu pun duit tu tak dikacau, tak diganggu, mana ada dekat situ kan. Jadi mungkin periksa kan. Jadi jangan bimbang, setiap masalah dia ada penyelesaian kan. Ya, saya tak duduk dekat tempat tuan-puan dan kita semua isu tak sama kan, tapi setiap orang ada isu kan. Cuma cara bagaimana untuk kita lihat dan nilai. Hari ni tuan-puan, mungkin apa yang Puan Hajiah Fairuz tanyakan tentang kewangan, kita tak ada rancangan pun Kak Fairuz kan. Tapi bila Puan Hajiah Fairuz tanyakan tadi, ada mungkin dekat luar sana yang tertanya-tanya, akhirnya sebab Puan Hajiah Fairuz tanya, mereka dapat satu gambaran penyelesaian kepada permasalahan yang sedang mereka hadapi misalnya. Jadi ini semua hikmah yang Allah tetapkan tanpa rasa sia-sia. Justru apa yang saya mohon, duduk bertenang, jangan ambil tindakan yang tidak perlu dalam keadaan macam ni. Dan yang paling penting dalam menguruskan situasi adalah dengan ketenangan. Dan salah seorang sahabat kita di Facebook ada juga soalkan pandangannya, katanya pernah terbaca kebanyakan kes depres dapat diatasi dengan meningkatkan amalan spiritual. Dan beliau juga pilih Quran versi Haramain dikeluarkan oleh Pusat Zakat katanya, dan saranan beliau baca ayat dan tartil dan tafsir hingga jumpa jawapan, insya-Allah. Mungkin boleh bagi sikit ulasan daripada Haji. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila cerita tentang mental illness dengan mental health, dia perkara yang berbeza. Mental illness dengan mental health. Mental health ni semua orang ada, Puan Hajiah Fairuz, para pendengar. Kesihatan mental. Dia mungkin bermula dengan stres kan, kerisauan, kebimbangan, tapi dia akan naik. Dan dia boleh jadi minor, dia boleh jadi kemurungan, depression dan sebagainya. Dan kita kena faham dua beza ini. Jadi Masya Allah, soalan yang sangat bagus dan tindakan yang sangat bagus oleh yang bertanya tadi. Tetapi, tuan-tuan dan puan, setiap orang cara dia berdaya tindak, coping skill dia berbeza. Dan subhanallah, kebanyakan kes mereka yang datang hadir yang merasakan bahawa mereka ada isu tentang kesihatan mental, Kak Fairuz, mereka datang jumpa saya. Ada yang anxiety, kerisauan, risau esok nak cakap apa depan bos kalau mereka meeting. Dan yang sekarang waktu PKP ni bimbang esok nak makan apa. Bila saya tanya bekalan makanan dia tak ada. Tapi apa yang awak risaukan? Saya tak tahu nak makan apa. Beras ada? Ada. Gula ada? Ayam ada? Ikan ada? Tapi kenapa awak risau? Tak, saya tak tahu nak masak apa. Jadi itu risau. Dan kerisauan ni bukan perkara yang kita boleh buat gurau. Dia real. Jadi kita kena raih. Jadi
Rupanya sebab dia terlalu overthink. Kalau banyak sangat kalau. Dia overthink. Sedangkan yang sebab dilakukan adalah tadi saya katakan tadi, apa yang dalam kawalan kita, not out, beyond our control. Benda yang boleh kawal, kita laksanakan. Kalau kata yang teringat untuk masak nasi dengan ikan tu goreng, maka makan itu saja. Contoh. Ini contoh saja. Jadi balik pada tadi, ada orang yang dia boleh kawal dengan cara dia tambahkan ibadat dia, amal ibadat dia dalam seharian, untuk orang yang diuji dengan mental health ini. Tapi tuan-puan tahu tak, mereka ini yang diuji dengan mental health ni, yang ramai saya jumpa adalah, subhanallah, amal ibadat dia kadang-kadang saya sendiri malu dengan diri saya sendiri. Cik tahajud, bangun pukul berapa? Pukul 3.30, subhanallah. Baca Quran, saya tak banyak lah, dalam 2 bulan sekali saya khatam Quran, subhanallah. Kadang-kadang saya tanya, dia beritahu, saya hafaz ayat-ayat ini, subhanallah. Kadang-kadang ayat Quran pun dia hafal. Dan dia akan isu kesihatan mental ni dia boleh berlaku pada semua orang. Jadi jalan penyelesaian, ada orang dengan dia baca ataupun tingkatkan amal ibadat, dia boleh lebih calm down, dia boleh kawal tekanan emosi dia. Tapi ada setengahnya dia perlukan bantuan. Jadi jangan kita kata itu salah, tidak. Masing-masing kena memahami cara coping skill, tindakan, daya tindak berbeza. Jadi kita kena raih. Tapi yang paling basic adalah tuan-puan kena faham, bila ada rasa tak kena dalam tempoh 2 minggu, perkara rutin yang tuan-puan lakukan tu tiba-tiba tak boleh nak kawal. Mungkin berkecamuk huru-hara. Mana dah masuk pada peringkat mungkin dah masuk kepada mungkin untuk masuk ke peringkat mental health, isu kesihatan mental. Jadi kat situ tuan-puan perlukan seseorang profesional. Dan benda yang paling awal waktu PKP ini mungkin dengan bertanya kepada yang ahli. Contoh, kaunselor berdaftar, pegawai psikologi. Tadi Puan Hajiah Fairuz pun sebutkan nombor-nombor telefon yang boleh dihubungi. Ataupun siapa-siapa saja, orang yang tuan-puan rasakan bahawa boleh dipercayai. Kenapa saya kata percayai ini? Maaf saya ambil masa sikit, sebab yang dipercayai ini penting daripada yang memahami. Sebab memahami belum tentu boleh dipercayai. Sebab kalau kita bertanya atau berkongsi dengan orang yang salah, takut kisah kita ni pula tersebar dekat luar sana. Jadi tekanan tambahan kepada diri. Jadi saya mohon sangat-sangat tuan-puan, kalau kita normal, minta tolong sangat, hormati orang yang dalam keadaan diuji dengan depression, anxiety ni. Dan saya harap sangat, sebab bila dah PKP ni memang agak ramai Puan Hajiah Fairuz yang diuji dengan keadaan ini. Jadi mungkin ada kesempatan nanti mungkin kita bincangkan lebih dalam lagi tajuk ini. Puan Hajiah Fairuz. InsyaAllah. Dan meraihkan sahabat kita di Facebook, Fairuz yang tanya pun Fairuz juga, Fairuz Marijah American katanya, kalau panic attack tu ada kaitan tak dengan depresi, Haji? Silakan. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia saling berkait antara anxiety. Dia pertama anxiety lah, kerisauan. Bila anxiety ni kita risau melampau, menyebabkan kita hilang kawal terhadap sistem pernafasan kita. Tuan-puan, cuba tuan-puan bernafas. Sekarang, ada tak kita bila bernafas kita fikir masuk keluar? Sekarang, saya bila bercakap ni ada tak tuan-puan rasa okey, sekarang saya bernafas, sambil saya bercakap ni saya fikir udara tengah masuk kemudian keluar dekat mana, hidung ke, mulut ke, telinga ke? Tak ada. Tapi orang yang berada dalam keadaan anxiety dan panic attack ni begitu, mereka tak dapat merasakan bahawa udara tu masuk dan keluar. Contoh, jadi sebab dia banyak benda dia nak fikir, sampaikan dia punya pengudaraan dia terlupa, dia bernafas dengan baik. Jadi sebab tu saya katakan isu ini adalah isu yang sangat sensitif, tapi dia perlu dibicarakan secara terbuka supaya orang dapat faham, orang ramai dapat faham bahawa dia real, perkara ni real. Dia tak ada isu nak buat-buat ke dan sebagainya, tak ada. Jadi panic attack, permulaan bila tuan-puan rasa panic attack, pernafasan dahulu. Kawal pernafasan dahulu. Tarik nafas, tahan, kemudian lepas. Dia macam-macam cara. Ada yang tapi saya suka pegang 7-8-7 kaedah. Tarik maknanya ketika kita tarik sampai kiraan 7. Kemudian kita tahan 8.
7, 8, bos. 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tuan-puan ada yang heart rate watch tu kan. Kalau tuan-puan perasan hati jantung kita akan berdebar-debar, degup kencang. Dengan kawal pernafasan ni dia akan turun mendadak. Sebab tu kawalan pernafasan ni sangat penting bila tuan-puan dalam panic attack. Ibu ayah dan suami, anak-anak, kalau ibu kita orang yang sibuk dekat dapur, mereka penat mungkin tapi tak boleh nak cakap. Sebab tu kadang-kadang kita perlu lihat, berhati. Sebab tu kadang-kadang, sebab saya nak kata macam ni, sebab ada kes saya. Kadang-kadang para ibu ni, dia buat semua sendiri. Ibu ni biasanya dia paling lewat tidur, paling awal bangun. Kitaran tidurnya tak cukup. Bangun esok kena dia buat kerja. Bila ni dah PKP semua dekat rumah, lagi banyak kerja. Dan sebab tu saya katakan suami sama faham, sebab dia tambahan kerja tu akan makin tinggi. Walaupun ibu tu waktu biasa dia bekerja dekat luar, tapi bila dia jadi suri rumah sepenuh masa dia akan tambah dia kerja. Jadi suami, anak-anak ambil kesempatan untuk memahami. Kalau boleh yang terbaik macam saya katakan tadi, musyawarah, bahagikan tugas. Siapa buat apa. Dan saya harap mudah-mudahan, maafkan saya, ada kesempatan kita boleh pergi lebih dalam tentang perbincangan ini. Kak Hajiah Fairuz. Kita buat dari hati untuk mak-mak pula ni. Ya. Baik, sikit lagi kesimpulan merawat kesedihan sebelum tinggalkan pendengar kita malam ni dalam Dari Hati. Silakan Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, yang tadi antara apa yang kita bincangkan, ada yang menyatakan rindu dengan suasana masjid, surau. Ada yang menyatakan terhadap mak dan ayah. Ada yang rindu terhadap anak-anak. Dan semua kerinduan ini adalah ada hikmah dia, tuan-tuan, untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Allah, Rasulullah dan kepada mereka yang kita kasih. Dan barangkali mungkin adalah satu persediaan mungkin. Dan sampai satu waktu nanti, sama ada orang yang kita sayang tu akan meninggalkan kita ataupun kita akan meninggalkan mereka. Mungkin ini persediaan yang perlu kita rasa. Tapi walau apa pun yang berlaku, tuan-puan, kita sebagai orang yang beriman, sebagai mukmin tetap berjalan ke hadapan. Ingat, Allah pesan fazkuruni azkurkum, kan? Kerana itu ingatkanlah kamu kepadaku. Saya, aku, yakni Allah akan ingat kepada kita. Dan saya selalu nak katakan kita hari ini sebagai orang Islam, Muslim, solat dan sabar. Sentiasa bergandingan. Apa rasa pun ambil wuduk, solat 2 rakaat. Maafkan saya untuk malam ini, tapi jauh daripada sudut hati saya harapkan mereka yang dalam kesedihan Allah angkat, digantikan dengan kegembiraan, dipermudahkan segala urusan, dan semua mereka yang berada di lapangan diberi kemudahan dalam setiap perkara yang dilakukan. Allahu'alam. Terima kasih Haji sudah luangkan masa bersama dengan pendengar-pendengar ketika ini dalam segmen khas Dari Hati, dan ada kesempatan dapat kita bertemu kembali ke udara insya-Allah Haji. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.